قال حدثني ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة، وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك وامعدوا فتكلموا فيه، فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل ابن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة، وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات، atau kalau kita sambung kita baca bagi bawah situ. وجاءت المؤمنات مهاجرات فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل. Imam Bukhari berkata, Ishaq bin Rahawayh, Ishaq meriwayatkan kepada kami. Maksud Ishaq itu ialah Ishaq bin Rahawayh. Meriwayatkan kepada kami, katanya Yaqub. Meriwayatkan kepada kami, katanya anak saudara Ibnu Syihab. Meriwayatkan kepadaku daripada pakciknya, iaitu Ibnu Syihab. Katanya, yang ini kata pakciknya itulah Ibnu Syihab tu. Ibnu Syihab tu Az-Zuhri lah. Urwah bin Az-Zubair meriwayatkan kepadaku bahawa dia telah mendengar Marwan bin Al-Hakam dan Miswar bin Makhramah. Mereka berdua menceritakan salah satu peristiwa yang telah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa melaksanakan umrah pada Hudaybiyah, yakni pada tahun Hudaybiyah. Antara cerita yang disampaikan kepadaku oleh Urwah yang diterimanya daripada mereka berdua ialah bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menulis berhubung dengan tempoh, yakni jangka masa perdamaian di dalam surat perjanjian damai di Hudaybiyah yang disaksikan oleh Suhail bin Amr. Dia tidak mahu menerima kecuali dengan syarat. Syarat yang diberikan oleh Suhail ialah tidak ada seorang pun dari kami yang datang kepadamu sekalipun dia beragama dengan agamamu, melainkan kamu hendaklah mengembalikannya kepada kami dan kami bebas melakukan apa saja terhadapnya. Suhail tetap tidak mahu menerima perjanjian itu, melainkan dengan syarat tersebut. Maka orang-orang mukmin tidak suka dengan syarat yang diberikannya itu. Mereka betul-betul naik marah dan mempertikaikannya. Apabila Suhail enggan juga bersetuju, kecuali ni saya ada baiki di sana sini ya. Nota hari ni dapat ke tidak? Dapat. Jadi pakai yang hari ni, jangan pakai yang sebelum ni. Nota ni kena yang semasa lah. Bila-bila pun yang terkini. Nota yang sebelum tu saya rasa kita dah bagi dah ni. Itu tak payah pakai itu. Pakai yang hari ni. Baru sama dengan yang saya ni. Yang saya punya ni. Apabila Suhail enggan juga bersetuju kecuali dengan syarat yang diajukannya itu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyetujuinya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Abu Jandal bin Suhail pada hari itu kepada bapanya, Suhail bin Amr. Dan tidak ada yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pun dari kalangan laki-laki kecuali baginda mengembalikannya dalam masa perjanjian itu. Sekalipun dia seorang muslim. Wanita mukminat juga datang dengan maksud berhijrah. Antara mereka yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat kena ingat tu. Sebab itu kelebihan kita baca hadis ni. Bila sebut Rasulullah, walaupun ringkas tu tulis tu, tapi kita baca dengan penuh sebagai doa, selawat tu. Pelan-pelan masing-masing baca lah. Bila sebut, saya yang baca ni pun saya sebut juga sallallahu alaihi wasallam. Yang dengar tu pun itu untuk kita dapat kelebihan selawat. Orang yang belajar sunnah lah paling banyak sebenarnya berpeluang, berkesempatan untuk membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia baca hadis, bila baca hadis tu akan bertemu lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi kena sebutlah. Ambil peluang tu. Tak mesti kita duduk bersela di atas sejadah secara khusus menghadap kiblat nak selawat, tak mesti, tak perlu tu. Pahalanya dapat sama. Dan sambil-sambil kita belajar ni kita dah berselawat dah tu. Tak perlu ambil masa yang berasingan, tak perlu. Antara mereka yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dia masih seorang gadis. Keluarganya datang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar baginda mengembalikannya kepada mereka. Hingga akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang kaum wanita mukminat yang berhijrah sebagaimana telah diturunkan, yakni yang menerangkan larangan mengembalikan mereka. Kemudian riwayat seterusnya ni pun ada kaitan juga dengan riwayat tadi. Baik, kita baca. Qala Ibn Shihab wa akhbarani Urwah bin Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha zawja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamtahinu man hajara min al-mu'minat bihadhihi al-ayah. Ya ayyuhan nabiy idza ja'aka al-mu'minatu yubayi'naka wa an 'ammihi qala balaghana حين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وبلغنا أن أبا بصير فذكره بطوله. Ibnu Syihab berkata, Urwah bin Az-Zubair juga memberitahuku bahawa Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguji wanita mukminat yang datang berhijrah kepadanya kerana ayat ini yang bermaksud, wahai Nabi, jika datang kepadamu wanita-wanita mukminat untuk berbaiat kepadamu. Di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12 dan daripada pakciknya juga katanya, kami mendapat maklumat ketika Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar mengembalikan kepada kaum musyrikin apa yang telah mereka berikan sebagai nafkah, yakni mahar, mas kahwin kepada isteri-isteri mereka yang telah berhijrah. Dan kami juga mendapat maklumat bahawa Abu Basir dan seterusnya lah, titik-titik itu maksudnya seterusnya. Lalu dia menceritakan kisah selengkapnya seperti tersebut di bawah Kitabus Syurut. Setakat itulah. Kita tengok dulu. Kalau sempat lagi, kita baca lagi. Tengok. Balik semula ke tempat mula-mula tadi. Baca tadi. Balik semula kepada hadis 4176. Kita dah baca semua dah tadi. Teks hadis dan juga terjemahannya. Sekarang ni untuk bincangkan syarahnya lah, untuk
ulasan kepada hadis-hadis tersebut, kita kembali semula ke tempat permulaan. Mula-mula kita baca tadi. Ishaq. Jadi Ishaq ni beberapa orang yang dimaksudkan di sini ialah Ishaq bin Rahawayh. Ishaq bin Rahawayh. Satunya berkait dengan Ishaq bin Rahawayh ini. Maknanya Imam Bukhari ambil daripada dia ni. Imam Bukhari ambil ni seorang. Haddathani. Bukan ramai. Orang lain tak ada bersama dia. Ketika dia menerima hadis ini daripada Ishaq, dia seorang diri. Sebab tu dia kata haddathani. Maknanya Ishaq meriwayatkan kepada ku. Gitulah. Tapi mungkin ada nuskah yang lain haddathana. Boleh kita cek tu. Boleh kita cek tengok. Cuba kita tengok sini. Haddathana Ishaq. Dia tulis bawah ni. Ibnu Rahawayh. Qafsin tu Qastallani. Mana dia rujuk ke situlah. Kitab-kitab lain pun sebut gitu juga. Di sini haddathana. Nampak? Mana di sini ada perbezaan nuskah. Saya besarkan sedikit. Ada perbezaan nuskah. Nun. Dia buat nun nombor 6. Ni kitab ni istimewa. Nun nombor 6. Haddathana wa fi nuskhatin haddathani. Jadi saya ni ambil daripada Syamilah. Jadi yang ada dalam Syamilah tu dia pakai nuskah ni haddathani. Tetapi sesuai dengan terjemahan yang saya bagi tu sepatutnya kita pakai nuskah haddathana begitu haddathana. Minta maaf Maulana, minta izin bertanya. Sila. Tadi dalam nuskah yang Maulana tunjuk tu, macam hadis ni tadi dalam nota ni 4176 kan. Tapi dalam nuskah yang Maulana tunjuk tadi, nombor hadis tu ada 2. 4180, 4181. Dia mengapa jadi begitu? Dia merujuk kepada dua nuskah yang berbeza. Dua nuskah yang berbeza. Maksudnya hadis yang dua sama. Penomboran ni dibuat oleh orang kemudian sebenarnya. Penomboran hadis ni asalnya Imam Bukhari tak bagi nombor begini pun. Jadi bila orang lain buat nombor tu kemudian, nombor-nombor ni lebih popular ni zaman kita ni. Antara yang banyak buat penomboran ini ni Dr. Muhammad Fuad Abdul Baqi, seorang ulama Mesir. Dia banyak buat usaha-usaha begini. Fihris ni di zaman kita popular. Zaman dulu pun ada tapi tak banyak. Jadi mengambil kira penomboran berbeza sebab kadang-kadang satu hadis tu dikira satu. Yang seorang lagi dia kira hadis yang berasingan ni. Jadi itu sebab jadi berbeza-beza tu. Baik. Di sini haddatsana, cuba tengok. Tadi dah kita tengok di bawah dia ni. Dia tulis di sini nombor 6. Dalam satu nuskah yang lain haddatsani. Jadi betul juga. Maknanya yang mula-mula tu yang saya copy daripada Syamilah tu memang haddatsani. Tetapi terjemahan yang saya bagi ni meriwayatkan kepada kami. Kira-kiranya haddatsana lah sepatutnya. Jadi haddatsana pun boleh juga. Kalau berlaku begini, apa jawapannya? Apa jawapannya? Bolehkah sahabat-sahabat sekalian cuba jawab? Kenapa berlaku begini? Boleh? Agak? Silakan. Kita sambil-sambil santai saja. Boleh agak. Kenapa berlaku begini? Satu tadi Akhi Saleh dah sebut kenapa nombor tu berbeza. Satu, nombor tu kemudian. Tapi kalau haddatsana ni dia lebih awal lagi, dia peringkat awal lagi. Kenapa berlaku begitu? Yang mana satu yang kita nak pakai? Kedua-duanya betul ke atau kedua-duanya salah ke atau salah satunya betul, macam mana? Ya sila apa tadi Muhammad Razi. Kau diterima 2 kali ke mana dalam kelasnya sendiri. Betul begitu. Gitulah. Sekali dia terima seorang. Sekali lagi dia terima hadis yang sama dengan sanad ini dalam keadaan ada bersamanya beberapa orang sahabat dia. Seguru lah kira-kira. Gitu maksudnya.
Itu antara benda yang kita kena fahamlah kalau berlaku begini. Kedua-duanya betul. Jadi nuskhah yang kata haddatsani dia mengambil kira berdasarkan riwayat Bukhari, ketika Imam Bukhari cerita dia ambil seorang tu. Dia terima seorang tu. Kalau kita pakai haddatsana bermakna Imam Bukhari ambil 2 kali lah. Paling tidak hadis ni. Paling tidak 2 kali. Yang sekali lagi tu bersama dengan sahabat-sahabat dia, sekelas dengan dia. Sahabat-sahabat sekelas dengan dia. Dia terima. Jadi gitulah jawapannya. Kita belajar kitab lama ni kan secara talaqi ni, itu antara kelebihan dia. Benda-benda gini lah. Benda-benda begini. Sebab tu kitab ni kan, saya semasa belajar dulu tak pakai kitab ni. Tetapi kira-kiranya edisi lama lah. Ni dia bahagian nuskhah ni dah ada dah ni. Bahagian nuskhah ni dah ada dah. Sebut nuskhah ni, beza nuskhah ni dah ada dah. Kemudian dia ada dhabit, keterangan dia bawah ni, di celah-celah ni kecil-kecil ni dah ada dah dulu. Cuma kitab yang saya pakai tu yang lain. Yang lain. Ada agaknya di sini. Oh, saya tak letak di sini. Ada sebenarnya. Saya tak letak di sini. Dia kitab lain. Kitab tu tak ada baris pun. Yang buat belajar dulu tak ada baris. Jadi guru suruh baca lah. Tak ada baris. Sikit-sikit kalau ada pun barisnya. Sikit sangat. Jadi guru nak baca tu cepat. Dia tak mahu slow-slow. Tak apalah. Jadi itu berkenaan dengan haddatsani atau haddatsana, perkara yang pertama. Perkara yang kedua, bila sebut Ishaq ni, dia biasalah Imam Bukhari selalu juga buat, dia tak sebut bin tu. Menyebabkan boleh menimbulkan kekeliruan sebab guru dia Ishaq ni bukan seorang. Jadi ada ramai. Jadi Ishaq ni Ishaq mana? Kita nak tahu Ishaq ni Ishaq mana, satunya kita lihat kepada guru dia. Kita lihat kepada guru dia. Itu antara panduan lah. Selain daripada tu, kita tengok berdasarkan riwayat yang lain. Di tempat lain. Ada ke tidak dia sebut bin ini? Ataupun kalau dalam kitab lain. Dalam kitab bukan Sahih Bukhari, kitab lain. Dia sebut ke tidak? Itu antara yang dapat membantu kita lah. Dapat membantu kita. Kalau kita nak merujuk sendirilah. Merujuk sendiri kepada hadis-hadis tu. Gitulah caranya. Yang lebih mudah iaitu kita tengok syarah. Syarah-syarah Sahih Bukhari yang muktabar, di sana akan disebut Ishaq ni Ishaq mana akan disebut. Baik, bila dah sebut Ishaq bin Rahawai, ini salah seorang guru Imam Bukhari. Imam Bukhari mimpi kan, kalau dalam sejarah Imam Bukhari dia mimpi tu, lalu yang mentadbirkan mimpi dia tu, ini guru dia ni lah, Ishaq ni lah. Dia mimpi kan, Imam Bukhari mimpi apa? Nabi SAW duduk di satu tempat tu, tiba-tiba dihurung oleh lalat. Imam Bukhari pegang satu pengibas lah, pengibas lalat tu, dia halau lalat daripada Rasulullah SAW. Jadi dalam mimpi dia begitu. Dia tu dia yang tukar kibas ni, supaya lalat tu tidak mari dekat. Bila dia sebut mimpi dia tu kepada guru dia, Ishaq ni lah yang mentadbirkan sebelum ada Sahih Bukhari lagi. Ini sejarah kan. Sebelum ada Sahih Bukhari, masa tu Imam Bukhari tak tulis lagi Sahih Bukhari ni. Dia kata kamu akan ditakdirkan, kamu akan melakukan sesuatu yang sangat baik untuk hadis Rasulullah SAW. Kamu akan bersihkan hadis yang sahih, hadis yang terbaik untuk menjaga Rasulullah SAW. Dan hadis-hadis yang tidak sahih itu kamu buangkan. Daripada situlah timbul idea tu. Imam Bukhari pun fikir, lepas tu idea nak mari tu, dia tidak mari tiba-tiba mari buat gitu, tidak. Dia ada latar belakangnya. Kalau kita tahu sejarah itu, lepas tu memang Imam Bukhari tulis hadis ni. Dan semua akui betul lah apa yang Ishaq bin Rahawai guru dia sebut dahulu sebagai mentadbir mimpinya itu.
Jadi mimpi tu kalau mimpi yang benar seperti dalam hadis-hadis sebut, memang mimpi itu betul-betul menjadi petunjuk lah, menjadi panduan. Sebab itu Nabi ada, kalau dalam kita hadis ni mesti ada satu bab ru'ya, bab mimpi. Menunjukkan mimpi itu penting. Jangan kita pandang ringan. Tapi iyalah, dia kena ada kaedah lah nak guna mimpi itu. Tak boleh sewena-wena sembarangan, itu tak boleh. Ahli-ahli dia tampil dengan tepat. Seperti mana di sini ditampilkan dengan tepat. Baik, kalau kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kan wangi tubuh dia, peluh dia pun wangi. Macam mana lalak pergi hurung? Macam mana lalak pergi begitu banyak? Seseolahnya kotor, yang bau busuk. Lalak ni dia suka, tabiat dianya suka kepada yang bau busuk tu. Jadi jawabnya ini mimpi. Dalam mimpi boleh berlaku apa saja. Dan ia sebagai isyarat. Isyarat apa? Isyarat adanya hadis-hadis maudhu', hadis-hadis yang tidak mahfuz, dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sebab jadi busuk, jadi tak elok tu. Cuba bayangkan seperti yang kita belajar kemarin, 99 usul tu. Kalau kita tengok berapa banyak di bawah usul tu hadis-hadis yang mau tu. Kalau hadis-hadis seperti itu dikaitkan dengan Nabi, tak jadi teruk ke? Tak jadi busuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Gitulah kira. Jadi busuk lah, jadi tak elok lah. Orang pandang tak elok lah, cemak lah Nabi. Jadi kerja ulama-ulama hadis ialah membersihkan. Itu salah satu kerjanya. Kalau pilih hadis yang paling sahih lah. Gitu sepatutnya. Jadi Ishaq ni lah yang dimaksudkan tu. Inilah Ishaq, guru dia ni. Baik. Berkenaan dengan nama ayahnya itu, Rahawai. Itu sebutan Farsi. Yakni mengambil kira sebutan asalnya, Rahawai. Sebab kalau dipanggil tarkib macam ni, gitulah kaedahnya. Kalau masuk ke dalam bahasa Arab macam sibawai, khalawai. Sib bahasa Farsi maknanya apple. Wai maknanya wangi. Sedap baunya itu. Jadi baunya wangi macam apple. Maknanya dikaitkan dengan ilmu dia tu. Sedap. Sibawai. Sibawai. Ni Rahawai. Rah tu maknanya jalan. Bahasa Farsi. Kalau orang tak tahu Farsi, tak tahu lah apa nama. Rahawai. Jadi wai itu menunjukkan baik lah. Orang yang mengikut jalan yang baik. Begitu. Itu bahasa Farsi. Daripada nama tu kita boleh tahu dah keturunan dia tu. Daripada nama tu kita boleh tahu dah. Maknanya dia tidak arak tulis lah. Gitu. Daripada nama tu. Rahawai. Tetapi ramai juga ulama-ulama hadis tidak sebut begitu. Jadi kalau ada orang sebut berbeza, tak perlu kita kecoh-kecoh lah. Kan? Dia sebut apa? Rahuyah. Rahuyah. Masalahnya ada kalau orang sebut sibuyah. Si bawah tu. Tak ada sebut kan? Si bawah tu, kenapa dia tidak ubah? Ni pasal dia popular di kalangan ulama hadis. Ulama hadis ni, dia bukan berkisar di sekitar orang Farsi saja. Jadi bila begitu, bila baris, tak ada baris, macam-macam nak bacanya. Popular juga di kalangan ulama hadis sebutan rahuyah. Jadi kita tak perlu pelik lah. Tapi kalau nak kira yang asal, rahuyah tak tepat. Sebab itu bagi saya pilih yang ni. Ini yang asal. Kita tak kira dah yang tidak asal. Misalnya kalau kita kata kalau dalam masyarakat Kelantan lah, Mamat.
Yusuf bin Mamat. Sebenarnya Mamat tu semua orang tahu, kita semua tahu. Muhammad lah, kan? Tapi dah jadi gitu sebutannya. Kalau yang rasmi nak pakai macam mana? Mamat lah. Takkan nak tukar dia sebab dia eja M-A-M-A-T. Mamat lah. Takkan nak sebut Muhammad. Nak bersangka baik dengan ayah dia, maksud ayah dia sebenarnya gini-gini. Gitu. Jadi yang ni pun dah dia memang sebut begitu. Apalagi dalam bahasa asalnya ada makna pun. Kalau kita sebut Rahuyah tu soalannya tak ada makna. Sebab itu saya pilih yang ini. Saya pilih yang ini. Tapi kalau ada kita bertemu dengan Syekh hadis mana-mana, dia sebut Rahuyah, tak perlu kecoh lah. Itu pun betul juga. Betul juga. Ataupun dalam mana-mana kitab kan dia eja tu begitu. Bukan Rahawai tapi Rahuyah. Dengan waw tu mati. Okey lah. Tak jadi masalah. Tak apa tu. Boleh betul, kita boleh berlapan dada lah dalam masalah ni. Itu. Meriwayatkan kepada kami katanya Yaqub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdul Rahman bin Auf. Tapi kita buat pendek lah. Pendek. Di sini. Ni termasuk dalam cucu cicit Abdul Rahman bin Auf. Sahabat Nabi yang terkenal, kaya tu lah. Sahabat Nabi kan, Abdul Rahman bin Auf tu, yang kaya tu. Ini cucu cicit lah dia, Yaqub ni. Meriwayatkan kepada kami, katanya anak saudara Ibnu Syihab. Jadi dia sebut Ibnu Akhi. Anak saudara Ibnu Syihab. Kira-kiranya anak saudara seseorang ni tak mesti seorang kan. Kadang-kadang anak saudara ramai. Yang mana satu. Jadi bila dalam kitab-kitab hadis ni bila disebut anak saudara Zuhri meriwayatkan daripadanya maklum. Maklum. Bukan anak saudara yang lain dah. Anak saudara itu yang dimaksudkan dengan anak saudara Ibnu Syihab Az-Zuhri ni orangnya. Namanya ialah Muhammad bin Abdullah bin Muslim bin Syihab. Jadi Syihab tu datuk atas tu. Datuk yang kedua, Ibnu Syihab. Ni anak saudara dia namanya Muhammad. Jadi kalau sebut Muhammad bin Abdullah tu, ramai orang nama Muhammad bin Abdullah ni mengdirukan. Jadi kalau sebut anak saudara Ibnu Syihab, maklum. Sebab yang meriwayatkan hadis daripada dia ni yang bernama Muhammad bin Abdullah. Nama sebenar pak ciknya Ibnu Syihab pula. Ibnu Syihab Az-Zuhri tu, selalu kita bertemu dalam hadis Ibnu Syihab atau Az-Zuhri tu, nama sebenarnya ialah Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Jadi Muhammad ni, Zuhri ni, Muhammad, nama dia Muhammad juga. Adik-beradik kepada Abdullah lah. Ayah Muhammad, anak saudara ni. Ni Muhammad, Zuhri ni adik-beradik dengan ayah Muhammad, anak saudara ni, iaitu Abdullah. Maklum itu. Dia tak pergi kepada anak saudara yang lain. Kalau sebut anak saudara begini, itulah yang dimaksudkan. Meriwayatkan kepadaku daripada pak ciknya, yakni Ibnu Syihab, katanya, yang ni kata pak ciknya, Urwah bin Az-Zubair. Ini sama dengan sanad sebelum ni. Cuma kalau sebelum ni disebut kami suar dahulu. Satu hadis yang telah berlalu sebelum ni kita dah bincang dah dengan panjang lebar. Kena ingatlah perbincangan tentang Marwan bin Al-Hakam dan Miswar bin Makhramah dahulu. Ini oleh kerana kita baru lepas, saya tidak nak tanyalah. Mesti ingat lagi. Kalau dah tak ingat dah tu teruk sangat nampak tu. Mesti ingat lagi kan. Baru dah segar-segar lagi. Jadi Urwah bin Az-Zubair meriwayatkan daripada dua orang ni. Jadi kita dah bincang dah tentang dua orang ni sebelum ni. Dan kedudukannya di sisi Imam Bukhari. Dan kenapa dia meriwayatkan daripada dua begini? Adakah itu kerana salah seorang daripadanya lemah untuk menampung kelemahannya, maka disebut dua, atau kenapa? Itu kita dah bincang dah sebelum ni, saya tidak nak ulang lagi. Mereka berdua menceritakan salah satu peristiwa yang telah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
semasa melaksanakan umrah pada tahun Hudaibiyah. Dia sebut pada Hudaibiyah. Jadi pada peristiwa atau dalam peristiwa yang berlaku di Hudaibiyah. Ringkas tu. Di situ kemarin kita dah bertemu dah majaz hadaf. Di sini pun sama. Bila bertemu begini, gitulah maksudnya. Pada tahun Hudaibiyah ke, pada peristiwa Hudaibiyah ke, boleh, semua boleh. Antara cerita yang disampaikan kepadaku, kata Zuhri, oleh Urwah, yang diterimanya daripada mereka berdua ialah ini seterusnya. Bila Rasulullah SAW hendak menulis berhubung dengan tempoh perdamaian di dalam surat perjanjian damai di Hudaibiyah yang disaksikan oleh Suhail bin Amr. Jadi tempoh tu nak berapa tahun? Nak gencatan senjata lah kita kata. Kalau zaman sekarang ni orang panggil gencatan senjata. Selama mana nak berdamai itu? Kita tak mahu serang menyerang, biar masing-masing itu berada dalam keadaan tenang, tidak bimbang terhadap satu sama lain. Selama mana? Sebab lama duduk perang. Manusia ni kalau lama-lama perang penat juga. Dia akan cari jalan nak baik-baik. Itulah apa nama ni yang berlaku. Jadi kesimpulannya akhirnya 10 tahun dipersetujui, 10 tahun berdasarkan riwayat yang lain lah. Riwayat ini tak ada sebut. Dia tidak mahu menerima antara yang berlaku dalam peristiwa itu. Dia tidak mahu menerima kecuali dengan syarat. Apa syaratnya? Dia ni wakil lah. Di sini menunjukkan sudah ada diplomasi, diplomat. Di zaman tu pun ada dah. Diplomat yang mewakili sesebuah kerajaan. Walaupun seringkas itu kafir Mekah yang menguasai Mekah, memerintah Mekah, tapi dia ada diplomat dia tu. Sama juga dengan Nabi SAW apabila nak buat apa-apa kan, dalam peristiwa ni juga dia hantar dulu Uthman bin Affan, menantu dia tu pergi bertemu, bincang dengan mereka. Sebab mereka ada kuasa. Bila ada kuasa kena bincang lah macam mana. Kalau tidak dia boleh jadi berlaku keadaan yang tidak tenang. Boleh berlaku mungkin perang. Sebab sebelum itu sudah tegang dah, sudah berperang, bahkan sampai ke peringkat berperang berapa kali dah. Jadi keadaan itu amat tidak stabil lah. Perlu kepada orang tengok. Jadi Suhail bin Amr ni dia apa? Tidak ada, ini syaratnya. Tidak ada seorang pun dari kami yang datang kepadamu sekalipun dia beragama dengan agamamu. Mana agama Islam, orang Islam. Tapi kamu kena kembalikannya kepada kami. Hantar balik dia. Gitu, hantar balik dia. Tapi kalau orang kamu mari ke sini, kalau kami nak halang dia daripada balik, boleh. Mana kira-kira berat sebelah lah tu. Zahirnya. Kena terima tu. Kalau orang kamu daripada Madinah mari ke sini, andai kata kami nak tahan dia, kami tak mahu lepas dia balik, itu terpulang kepada kami. Boleh. Itu dalam hadis lain lah sebut. Di sini tak ada sebut begitu. Suhail tetap tidak mahu menerima perjanjian itu, melainkan dengan syarat tersebut. Dia tak mahu terima. Kalau tak mahu terima ni tak jadi. Jadi sampai begitu sekali peranan itu, kuasa diplomat tu sampai begitu. Jadi yang lain-lain selama ramai pemerintah di sana tu dia tidak campur. Tapi yang dia hantar tu orang yang cerdik dah. Di kalangan dia. Yang tahu menjaga kepentingannya kira-kira. Dia tak mahu. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni, orang mukmin tidak sukalah dengan syarat yang diberikannya itu. Betul-betul naik marah lah. Sebab apa? Jadi macam kita sebut tadi, berat sebelah. Tapi di sini yang sebelah lagi tu dia tak sebut. Sebenarnya ada sebut. Dalam riwayat yang lebih panjang, dia ada sebut. Betul-betul naik marah. Jadi betul-betul naik marah ni terjemahan kepada apa? Ni cuba tengok ni. Perkataan imma'adu asalnya ialah in ma'adu.
ia menjadi imma'du setelah diidghamkan huruf nun ke dalam huruf mim selepasnya. Jadi maka jadilah imma'du. Itu kaedah bahasa lah, kaedah bahasa. Salah satu artinya ialah seperti yang diberikan dalam terjemahan di atas. Mana betul-betul naik marah. Antara artinya juga ialah mereka betul-betul berasa sebal. Kecewa sangat. Mana berasa sebal hati dengan syarat itu. Kecewa sangat. Terutamanya apabila Nabi terima selepas itu. Lagi kecewa dia. Kenapa macam ni? Teruklah kalau macam ni. Teruklah kalau macam ni. Dia kadang-kadang, itulah diplomasi. Daripada hadis ini kita dapat tahu kadang-kadang diplomasi ni di suatu peringkat kita nampak macam mengalah. Pihak satu lagi itu macam menang. Berat balik dia di satu pihak. Tetapi kadang-kadang diplomasi ni yang nampak kalah di peringkat awal tu sebenarnya yang menang. Itu salah satu pengajaran lah yang kita dapat, panduan. Begitulah orang diplomasi kadang-kadang dia mengalah, tak apalah, tak apa kita ikut gitu. Kemudiannya dia menang. Sebab itu dia nak jadi diplomat apa, dia kena seorang yang sabar, seorang yang tenang, seorang yang berfikiran jauh. Jadi daripada sini kita nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni memang ialah sebagai mukjizat. Asal dia tu pun dipilih tu memang kalau kita kata sifat Nabi tu kan, kalau kita belajar akidah Asy'ariyah, salah satu sifat yang wajib bagi Nabi, mana-mana Nabi pun, Nabi kita lagi lah, fatanah, cerdik, bijaksana. Nampak kebijaksanaan dia tu. Orang lain tak nampak tu, padahal bijak-bijak dah juga tu orang lain. Semuanya sekali lalu tu sedih, dan nak marah pun ada, kesal pun ada, kecewa. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuju, nampak mengalah, tetapi akhirnya menang. Orang yang mengalah tu menang. Itu diplomasi. Baik. Apabila Suhail enggan juga bersetuju, kecuali dengan syarat yang diajukannya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyetujuinya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Abu Jandal. Jadi kebetulan dah setuju, lepas tu kebetulan sampai Abu Jandal. Abu Jandal tu anak Suhail tu sendirilah. Anak yang membuat perjanjian tu sendiri. Kalau kita yang menandatangani lah surat perjanjian tu. Jadi betul-betul cabaran. Tengah-tengah tu dia mari. Ni Suhail pun kata, ini ujian lah. Nak tengok sejauh mana kamu menepati janji. Kalau kamu kena serah balik kepada kami. Jadi sahabat-sahabat, bayangkanlah suasana macam tu kan, sedih lah tengok orang Islam tiba-tiba nak kena hantar balik. Mari tu pun dalam keadaan diberkas mari tu. Tentu sekali dia telah diseksa. Cabut lari tu. Kalau bagi balik pula macam mana jadi tak tahulah. Ni ayah dia pula orang kuat pula tu. Bukan orang biasa-biasa. Orang yang terpilih sebagai diplomat lah bagi pihak kerajaan kafir Quraisy. Dia kata ini ujian untuk kamu. Kamu bagi balik. Nabi SAW bagi balik. Jadi sedihlah. Abu Jandal tu sedih pun sedih, sahabat-sahabat Nabi yang lain pun sedih. Nampak mengalah sangat Rasulullah SAW pada kali itu. Jadi serah kepada bapa dia, iaitu Suhail bin Amr. Bahkan tidak ada yang datang kepada Rasulullah SAW seorang pun dari kalangan laki-laki. Kalau laki-laki mari, Rasulullah bagi hantar balik dalam masa perjanjian itu. Semasa di situ di Hudaibiyah tu ataupun selepas itu setelah balik itu, begitulah Rasulullah hantar balik. Jadi sedihlah bayangkan ujian betul kepada orang-orang yang beriman pada masa itu. Di satu pihak disuruh berhijrah ke Madinah. Tapi
Dia satu pihak, dia suruh berhijrah ke Madinah. Tiba-tiba bila berhijrah ke Madinah, dia hantar balik. Kita dah lari dah daripada keluarga semua, daripada masyarakat tu yang menzalimi kita. Tiba-tiba dia hantar balik. Jadi sedih, betul-betul ujian. Adakah orang yang dihantar balik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah tu dia jadi murtad? Tak ada bukti. Tak ada bukti yang dihantar balik tu jadi murtad. Dah. Ini menunjukkan bagi Nabi, polisi dia, hikmat dianya, politik dianya, dia kira menang tu. Kalau orang kafir hantar balik, dia Islam dah, hantar balik ke Mekah, orang Islam ni dia bukan, akidah dia bukan calang-calang, bukan seperti orang kafir. Dia tidak mudah tercabut. Akidah dia tu dalam. Jadi bila dia pergi, dia boleh dakwah pula. Itulah perlu anak dakwah. Sebab orang-orang Madinah nak masuk tak boleh. Jadi dengan cara begitu, orang Islam boleh berada bersama mereka. Nabi tengok dari sudut tu. Sahabat ni tengok dari sudut dia akan seksa, akan apa. Kalau kata diseksa sekalipun, orang kafir tu akan tengok, kuat akidah dia ni. Diseksa macam tu, dipaksa, tak mau berubah. Mungkin keadaan itu menyebabkan mereka jadi berfikir. Berfikir, tak ada kepentingan dunia langsung. Jadi itu salah satu cara Nabi fikir, dengan pergi ke sana tu untung untuk Islam. Dan orang Islam ni tidak akan mudah-mudah dia nak murtad. Tidak begitu. Terutamanya orang yang telah menerima Islam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dengan pada masa tapi kalau itu satu peluang lah untuk orang Islam berada di Mekah. Kalau orang kafir pergi ke sana, tidak perlu ditahan, Nabi kena hantar balik. Dia tak ada apa. Dan orang kafir boleh pergi bebas. Boleh pergi. Dan Nabi tidak akan tahan. Itu satu peluang juga bila dia pergi ke Madinah. Mana Nabi SAW tidak ganggu apa. Dia boleh tengok masyarakat Madinah. Dia boleh dengar. Dia boleh bercakap dengan orang Islam. Itu satu peluang. Gitu yang dikira oleh Nabi SAW. Jadi bijaklah kita nampak keputusan tu. Memang bijak. Kalau lelaki dia hantar balik semua. Wanita mukminat juga datang dengan maksud berhijrah. Antara mereka yang berhijrah, maksud berhijrah, kita ada nota 696. Sampai di sini saya baca banyak lah tu. Saya nak orang lain pula lah baca. Silakan. Siapa nak baca? Saya baca Maulana. Silakan. Siapa? Soleh? Ya, saya. Ya, silakan Soleh. Antara 696. Ya. Setelah selesai perjanjian di Hudaibiyah, wanita mukminat juga datang dengan maksud berhijrah. Apabila orang-orang musyrikin menuntut agar wanita juga dikembalikan oleh Rasulullah kepada mereka, tuntutan mereka tidak diterima baginda. Antara alasannya ialah yang tersebut dalam surat perjanjian ialah perlu mengembalikan orang lelaki sahaja lantaran perkataan rajulun dan rijalun yang digunakan di dalamnya, maka terkecualilah wanita daripada syarat itu. Sebab keduanya ialah kerana telah turun firman Allah yang memerintahkan agar wanita tidak dikembalikan kepada mereka. Fala tarji'uhunna ilal kuffar. Maka janganlah kamu kembalikan wanita-wanita itu kepada mereka. Di sini timbul satu persoalan, iaitu adakah perintah Allah itu bertindak mengkhususkan atau mengecualikan kalangan wanita yang datang kepada Rasulullah SAW dengan tujuan berhijrah selepas perjanjian Hudaibiyah itu daripada hukum umum yang terdapat di dalam surat perjanjian, atau ia memansuhkannya. Bagi Ibnul Arabi dan lain-lain, ia mengkhususkannya. Bagi setengah ulama yang lain pula, perintah Allah di dalam Al-Quran itu memansuhkan umum yang tercatat di surat perjanjian di Hudaibiyah. Salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i yang masyhur ialah Al-Quran tidak memansuhkan As-Sunnah. Maka orang-orang yang sependapat dengan Asy-Syafi'i tidak akan berkata bahawa perintah Allah di dalam Al-Quran itu memansuhkan umum yang tercatat di dalam surat perjanjian di Hudaibiyah. Sebaliknya ia mengkhususkannya. Tetapi orang-orang yang belum dapat Al-Quran boleh memansuhkan Al-Quran, maka lebih-lebih lagi lah ia dapat memansuhkan As-Sunnah. Ini perbahasan usul usul fiqh, perbahasan usul fiqh. Jadi kita tengok di sini ada beberapa perkara. Terlebih dahulu, satunya Nabi SAW
dari segi diplomasi lah. Ini isyarat kepada diplomasi ni, perkataan-perkataan yang diguna tu perlu diambil kira. Perlu diambil kira. Dalam surat perjanjian tu disebut tidak ada sesiapa pun dari kalangan kami, walaupun dia tu beragama dengan agama kamu, pergi kepada kamu. Dia sebut perkataan rajul dalam surat tu. Dalam surat itu disebut perkataan rajul dan rijal. Pada setengah tempat rajul, pada setengah tempat rijal. Jadi rajul ini mengikut bahasa Arab, dia ada dua makna. Satu, kalau kita nak terjemah Melayu dengan makna orang. Orang ni tak kira lelaki atau perempuan masuk kan. Tengok tu, siapa di pintu tu, ada orang tu. Ada orang di pintu tu, tengok siapa ketuk pintu tu ataupun picit loceng, loceng pintu tu. Ada orang tu. Tengok siapa. Jadi orang tu lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Jadi dalam bahasa Arab, dia kata idhab unzur rajul bil bab, rajul bil bab, rajul bil bab idhab man huwa, idhab wanzur man huwa. Misalnya kita kata ada seseorang, ada orang dekat pintu tu, kamu pergi tengok siapa dia. Buka-buka tengok perempuan. Tapi tadi telah digunakan rajul bil bab, dia guna rajul bil bab. Ada orang dekat pintu tu, padahal dia tak tahu lagi laki ke perempuan, tapi dia guna rajul. Dia tak guna imra'atun. Terus guna, mula-mula sekali guna imra'atun bil bab idhab wanzur man huwa. Dia tak kata begitu. Tapi dia akan kata dalam percakapannya rajul bil bab. Ada orang ketuk pintu, ada orang tu. Pergi tengok siapa dia. Dia akan guna rajul. Dan rajul itu boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan di situ. Dalam penggunaan itu. Satu lagi rajul dengan makna lelaki yang sudah dewasa, sudah baligh. Itu rajul. Kalau kanak-kanak lelaki tidak disebut rajul. Rajul ni lelaki yang sudah dewasa. Sebab itu dalam Al-Quran dinafikan Nabi ni mempunyai anak, anak lelaki yang dewasa. Dia tidak menafikan Nabi ni mempunyai anak lelaki. Dia dalam Quran Allah menggunakan perkataan rajul. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukan bapa bagi salah seorang, dan bagi lelaki-lelaki di antara kamu. Lelaki itu maksudnya lelaki yang dewasa, sudah baligh. Makna Nabi ni anak dia tak ada seorang pun sampai ke peringkat baligh. Kalau ada lelaki meninggal dunia masa kecil. Jadi yang Allah nafi tu rijal, rajul, sampai ke peringkat umur tu tak ada. Jadi menafikan rajul itu bukan bermakna menafikan Nabi ni ada anak lelaki dah. Ada. Anak lelaki itu memang ada. Cuma tak sampai ke peringkat rijal. Jadi yang dinafikan rijal, bukan dinafikan abna, anak lelaki, tidak. Ataupun aulad, abna, anak lelaki. Itu tidak dinafikan. Yang dinafikan rijal. Maknanya lelaki yang sudah dewasa. Dua makna. Jadi walaupun dia tu terpilih dah, Suhail tu, diplomat dia tu sudah terpilih dah, dia tak perasan situ penggunaan itu. Dia ingat mana-mana orang di kalangan kami yang pergi kepada kamu, walaupun dia beragama dengan agama kamu, kamu kena hantar balik. Orang dia guna tu. Rajul dengan makna orang di situ. Dia ingat sudah merangkumi lah, mencakupi lah wanita juga. Tetapi di situ maknanya dalam surat perjanjian tu mesti kena pandai betul orang nak buat surat perjanjian. Dia kena ambil kira lafaz-lafaz. Sebab daripada satu lafaz tu, kalau lawyer lah kita kata peguam ke apa ke, dia boleh putar di situ. Dia boleh main situ dan kita tengah-tengah. Tak boleh kata apa. Sebab betul juga begitu. Betul juga begitu. Maknanya dia kena seorang yang bijaksana betul lah. Jadi dia sebut rajul. Tak ada sebut perempuan. Jadi kalau Allah SWT kemudiannya menurunkan ayat melarang daripada menghantar balik perempuan, itu sudah bercanggah dengan perjanjian. Jawabnya tidak. Yang tersebut dalam perjanjian tu cuba perhati betul. Rajul atau rijal, bukan perempuan. Jadi kamu bila guna itu, dia akan terpegun lah. Tak kata apa, ya betul juga rajul tu.
Kenapa kamu pakai di situ masuk perempuan? Dah tak termasuk. Jadi Allah SWT tidak kata mengajar umat Islam, mengajar nabinya supaya sewenang-wenang membatalkan surat perjanjian. Perjanjian yang telah dibuat. Tidak, yang berjanji itu dan Nabi telah tunaikan, lelaki. Perempuan tidak. Maknanya Allah SWT menyokong diplomasi di situ Nabi itu. Iaitu tidak memasukkan perempuan. Betul mana perbuatan Nabi itu. Sebab itu dia kata tak payah hantar balik. La tarji'uhunna ilal kuffar. Jangan hantar balik kepada orang-orang kafir kalau perempuan. Sebab apa? Dalam surat perjanjian, cuba perhati betul-betul rajul yang digunakan. Rajul makna yang lumrah, yang umumnya digunakan ialah lelaki. Yang dewasa pula tu, bukan perempuan. Rajul dengan makna orang seperti yang kamu pakai itu terlalu umum. Di tempat-tempat sahaja digunakan, bukan semua tempat. Kalau kita dah nyata dah depan kita tu orang lelaki, kita akan kata lelaki lah. Macam kes di pintu tadi kita tak nampak. Bolehlah kita kata rajul bil bab. Rajul tu maksud kita ada orang. Bolehlah begitu. Tapi setelah nampak kita tak boleh lagi guna. Untuk perempuan rajul. Untuk lelaki imra'ah. Tak boleh macam tu. Maknanya Allah SWT mengajar kepada kita ni cara tu. Ketelitian tu. Dalam surat tu macam mana? Kan banyaklah surat perjanjian begitu-begini, perjanjian nak bagi air kepada satu negeri itu selama sekian-sekian tahun, beratus tahun, misalnya, dengan harga begini-begini. Penatlah kalau sudah buat perjanjian begitu. Dalam masa ni, negeri ni dia bebas buat begini-gini dalam masa ni. Ada perjanjian begitu misalnya. Dia kena patuhi. Di situlah kalau lemah perjanjian itu, kita dah ambil kira dulu. Misalnya harganya murah sangat. Tapi dah perjanjian tak habis lagi masa. Padahal barang-barang naik, semua sudah naik. Kita tak boleh naikkan juga harga air itu misalnya. Sebab apa? Sebab kita dah berjanji lagi tu. Sebab itu nak buat perjanjian tu kena betul-betul kena teliti. Jadi sini dari segi diplomasinya orang kafir tu kalah. Dia tewas di situ. Dia tewas. Dan bila dia kemukakan, tengok betul. Betul dah tu. Rajul makna yang lumrah, makna yang biasa dipakai dengan makna lelaki. Bukan perempuan. Di situ dia terlepas pandang ke atau macam mana ke, takdir Allah tu ya tentu dah begitu kan. Itu yang pertama. Maka terkecualilah wanita daripada syarat itu. Sebab keduanya ialah turun firman Allah. Jadi lagi kuatlah. Allah SWT tidak bagi hantar balik. Tapi tidak bagi hantar balik pun, kalau kita nak bagi alasan Quran ni, orang kafir mana terima Quran, mana dia percaya Quran itu. Dia kena ada logiknya dari segi perjanjian biasa tu. Jadi dari segi perjanjian biasa tu memang tersebut dalam tu rajul. Ini bukan rajul, perempuan yang mari ni. Jadi kamu tak boleh memaksa kami untuk menghantar balik dan kamu tak boleh kata kami melanggar perjanjian. Begitu. Kemudian dari segi kenyataannya pun kalau perempuan ni lagi teruk lah. Kalau kena seksa apa kan, perempuan kan lembut, perempuan tu kan lemah. Jadi kalau kena pukul, kalau kena seksa, kena dera teruk. Dalam keadaan biasa ni pun mereka dah biasa, dah kena dera dalam masyarakat tu. Apalagi kalau dah lari, meninggalkan keluarga, masuk Islam, hantar balik pula. Lagi teruk lah. Apa dia buat tak tahu. Itu bendanya. Perkara yang kedua di sini, mengikut ulama-ulama fiqh. Kalau nak kira dari sudut usul. Ini termasuk dalam kaedah mana ni? Kaedah takhsis ke ataupun kaedah nasakh? Kaedah takhsis maknanya perjanjian yang dibuat tu, surat perjanjian itu maknanya Nabi sendiri buat. Makna sunnah lah tu. Hadis, sebab hadis juga lah apa yang Nabi buat tu. Nabi persetujui itu kira-kira hukum dah lah tu. Jadi hukum tu umum. Hukum tu umum. Jadi kita kira taksis ke atau macam mana? Taksis maknanya mengkhususkan, mengecualikan sebahagian. Orang tu dikecualikan perempuan. Lelaki sahaja yang terikat dengan perjanjian itu. Perempuan tidak. Maknanya itu makna khusus. Mengkhususkan, yakni mengecualikan sebahagian.
daripada yang tersebut dalam perjanjian secara umum sebelum itu dikecualikan sebahagian. Jadi itu khusus dengan lelaki sahaja. Itu kalau kita kata taksis. Kalau kita kata nasakh, maknanya perjanjian itu dimansuhkan. Allah memansuhkan. Tapi memansuhkan bahagian perempuan itu, termasuk dalam perjanjian itu pada asalnya perempuan juga. Tetapi Allah SWT memansuhkan bahagian perempuan itu. Bahagian lelaki tidak dimansuhkan. Tetap lagi berjalan pada ketika itu, lelaki dihantar balik. Jadi ada khilaf di kalangan ulama berhubung dengan kaedah ni. Kalau nak nilai dari sudut usul, kaedah taksis yang dipakai atau kaedah nasakh. Ada dua pendapat. Itulah yang saya tulis di sini. Ada dua pendapat. Bagi Ibnul Arabi yang ada alif lam ni, yakni faqih Maliki, seorang ulama besar dalam mazhab Malik, dan dia juga ada buat syarah Tirmizi dan lain-lain. Dan dia ni anak murid kepada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang masyhur itulah. Ni Ibnul Arabi dan lain-lain. Dia kata ayat ini hanya mengkhususkan, bukan menasahkan. Ia tidak menasahkan. Khusus. Yang menyatakan perempuan tak termasuk dalam perjanjian itu. Perjanjian itu kalau kita nak lihat secara umumnya, kira-kiranya termasuklah secara umum. Sebab orang kafir pun keliru, Suhail pun keliru. Dia ingat masuk dari situ. Umumlah tu maksudnya. Rupa-rupanya Allah SWT menjelaskan ayat yang seperti itu, umum tu kalau kita pakai umum, maka dikhususkan, dikecualikan perempuan. Boleh dikecualikan lagi. Tidak orang kata memungkiri janji, memutar belit, tidak. Begitu. Taksis. Mana itu khusus, terikat dengan perjanjian itu khusus dengan lelaki saja, perempuan tak termasuk. Bukan mansuh. Dia kata begitu. Tapi bagi setengah-setengah ulama, dia kata memansuhkan umum yang tercatat dalam surat perjanjian. Maknanya perintah Allah ni, la tarji'uhunna ilal kuffar, jangan kamu hantar balik mereka kepada orang kafir itu. Memansuhkan umum. Jadi umum tu dimansuhkan. Sebab apa? Orang kafir faham masuk umum lelaki perempuan bila sebut rajul tu. Sebab rajul dipakai dengan makna orang, macam kita sebut tadi. Jadi memansuhkan yang umum, tidak mansuh semua sekali. Sebab mansuh ni dia ada mansuh sebahagian. Dalam satu ayat tu yang dimansuhkan bahagian ni, bukan semua. Macam kita bincang kemarin lah. Satu hadis tu yang dikatakan maudhu' tu kalau dihukum secara keseluruhan. Tapi kalau ditengok bahagian-bahagian tertentu, ada yang sahih pun. Ada yang sahih pun. Kita tidak kata maudhu' tu berdasarkan setiap bahagian, satu bahagian tak ada. Kita kata secara umum. Sebabnya ada kalanya kalau kita tengok secara bahagian-bahagian begitu, bukan maudhu' pun, bahkan sahih hadis itu. Macam itulah juga begini. Jadi di sini hukum mansuh tu ada kalanya terhadap semua sekali, ada kalanya terhadap sebahagian. Jadi umum tu yang dimansuhkan. Maknanya perempuan tak termasuk lah. Tak termasuk, sudah mansuh. Tapi cerita mansuh-mansuh ni, kalau kita nak cerita kepada orang Islam, bolehlah terima. Orang Islam sendiri pun bukan terima semuanya hukum mansuh ni. Kalau Quran, ada khilaf lagi. Kalau orang kafir, dia nak pakai apa? Ikut kamu lah, kamu nak kata mansuhkan taksis ke, dia tak kira tu. Tak ada dalam perkiraan mereka. Dalam perkiraan mereka kira zahir yang tercatat dalam surat perjanjian itu. Itu saja. Yang diambil kiranya. Nak kata firman Allah tak ada nilai bagi mereka. Ini kita bincang ni dari sudut kita. Kalau kita nak tanggapi larangan itu, dia memberi makna taksis ke memberi makna nasakh. Kita orang Islam ni yang dah terima dah kaedah tu. Di situ bendanya. Bukan kira dengan orang kafir. Orang kafir tak ada makna semua ni. Jadi salah satu pendapat Syafi'i yang masyhur ialah Quran tidak memansuhkan as-sunnah. Begitu juga sebaliknya, sunnah tak boleh mansuhkan Quran. Sebagaimana sunnah tidak memasukkan Quran, Quran tidak memasukkan sunnah, tak ada kena-mengena.
Maka orang-orang yang sependapat dengan Asy-Syafi'i mengikut pendapat inilah tidak akan berkata bahawa perintah Allah di dalam Al-Quran itu memansuhkan umum yang tercatat di dalam surat perjanjian di Hudaibiyah. Sebaliknya, ia mengkhususkannya. Maknanya kira-kiranya berdasarkan pendapat ini, Imam Syafi'i sama dengan Ibn al-Arabi dan lain-lain itu. Dia kata takhsis, bukan dia kata nasakh. Dia tak guna istilah tu. Tetapi orang-orang yang berpendapat Al-Quran boleh memansuhkan Al-Quran, kalau Quran boleh memasukkan Al-Quran, kenapa tak boleh memasukkan hadis? Sunnah. Lagi boleh lah. Jadi kalau kita nak kata kaedah nasakh dipakai di sini pun, bagi mereka boleh saja. Dan ini tak ada kena-mena dengan orang kafir. Kalau kita cerita pun, dia tak pakai. Yang dipakainya mengikut uruf lah. Mengikut uruf tadi. Bila sebut lelaki, apa makna? Gitu ya. Baik, habis di situ. Kemudian kita pergi. Antara yang berhijrah kepada Rasulullah SAW, yang ini dari kalangan wanita lah, ialah Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth. Jadi 697. Soleh tak dibacakan. Silakan Soleh. Sambung. Ya, 697. Nama sebenar Abi Mu'ayth ialah Aban bin Abi Ammar. Nama sebenar Abi Ammar serta silsilah keturunannya pula ialah Zakwan bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Abu Umar, yakni Ibnu Abdul Bar berkata, Ummu Kalthum memeluk agama Islam di Mekah sebelum wanita-wanita lain berhijrah ke Madinah, yakni selepas perjanjian damai di Hudaibiyah. Hijrahnya berlaku pada tahun ke-7 setelah berlangsungnya perjanjian damai di antara Rasulullah SAW dan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Abu Umar berkata lagi, mereka mengatakan Ummu Kalthum berjalan kaki dari Mekah ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, dia dikahwini Zaid bin Harithah. Setelah Zaid terbunuh, yakni syahid dalam peperangan Mu'tah pada tahun ke-8 Hijrah, dia dikahwini Az-Zubair bin Al-Awwam. Dengan Az-Zubair, dia memperoleh seorang anak perempuan yang diberi nama Zainab. Kemudian dia diceraikan oleh Az-Zubair. Setelah itu, Ummu Kalthum berkahwin pula dengan Abdurrahman bin Auf. Perkongsian hidupnya dengan Abdurrahman bin Auf melahirkan 2 orang anak lelaki, Ibrahim dan Humaid. Setelah Abdurrahman bin Auf meninggal, dia dikahwini pula oleh Ammar bin Al-As. Hanya selama sebulan sahaja dia bersama Ammar. Selepas itu dia sendiri pula meninggal dunia. Ummu Kalthum sebenarnya adalah saudara seibu Uthman bin Affan. Ibu mereka bernama Arwa bin Quraiz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ummu Kalthum meninggal dunia sekitar tahun 33 Hijrah. Jadi itulah cerita Ummu Kulthum tu siapa? Dia ni adik-beradik Sayyidina Uthman bin Affan. Adik-beradik seibu. Orang zaman Nabi ni, masyarakat Arab di zaman itu bukan yang Islam saja, yang kafir pun sama. Dari segi kahwin, cerai ni mudah sangat. Biasa je. Dia macam seseorang tu berkawan lah, bertemu di satu tempat berkawan, lepas tu berpisah. Mudah saja. Ya, sebenarnya hubungan perkahwinan itu kalau kita nak buat mudah, boleh saja mudah. Kalau kita nak buat payah pun boleh payah. Cuba perhatikan realiti masyarakat kita sekarang. Saya perhatikan mengikut pengamatan saya lah. Mengikut pengamatan saya, kalau orang-orang Kelantan dahulu, zaman dahulu, sebelum merdeka, mudah nak kahwin cerai ni. Biasa. Kalau sampai ke hari ni Thailand, selatan Thailand tu, selatan Thai tu Islam kan di 4 wilayah tu lah umumnya. Mudah lagi. Sampai sekarang nak kahwin, nak cerai mudah. Tak ada kisah mana, mudah ya. Tak ada fikir banyak. Lepas tu dia boleh mesra pun dengan satu sama lain. Tak adalah kata susah nak bertemu jadi emosi lah macam, tak ada. Saya perhatikan masyarakat ni Kelantan dulu dengan masyarakat selatan Thai sampai sekarang ni, daripada dulu sampai sekarang ni, dengan masyarakat Arab Jahiliyah dan orang-orang Islam di zaman Nabi itu banyak persamaan dari sudut itu. Itu mudah kahwin. Cuba tengok. Sekarang ni orang kahwin kan. Kalau masyarakat moden Malaysia dah termasuk Kelantan,
Oh susah nak bercerai, nak nak kahwin pun susah juga. Terlalu memilih. Perempuan pun begitu, lelaki pun begitu, memilih sangat. Sampai ketua Kediri, setengah-setengah tu. Jadi memilih. Nak cerai pun banyak, susah lah nak cerai. Ditambah pula dengan majlis agama pula buat peraturan begini-begini. Macam-macam. Jadi susah. Macam tu pun ada juga cerai kan. Tu sebab lain. Bukan kerana mudah hubungan kahwin cerai tu. Tidak. Kerana benda lain lah. Faktor lain. Tapi kalau nak tengok mudah semua kan sekarang ni, Thailand. Selatan Thailand. Di zaman Nabi cuba tengok. Umur Kulsum ni kahwin dengan berapa orang? Tak pelik tu, biasa tu macam tu. Lepas tu kalau dia jadi isteri pula, dia tidak mesti jadi isteri kepada orang tu. Isteri yang pertama, boleh jadi isteri yang keempat. Dia tak pelik, tak ada biasa, tak ada pelik. Tak ada berasa dia apa-apa, tak ada. Macam kita ni merampas suami orang lah, macam-macam kata kan. Padahalnya baru isteri yang kedua, dia sebut merampas suami orang. Itu ayat-ayat yang tak kena tu sebenarnya. Tak ada rampas apa, memang boleh. Memang boleh. Jadi kalau kita tengok zaman itu dengan zaman kita sekarang ni, tak sesuai banyak. Kalau di Kelantan sekarang ni lah, tidak mudah nak kahwin, nak cerai. Susah. Tapi ada saja yang terutamanya yang keluarganya lah, saya tengok tidak begitu kukuh lah hubungannya, ataupun orang-orang susah, dia boleh saja kahwin dengan siapa pun. Boleh saja, mudah ya. Jadi orang-orang luar pun kalau nak kahwin dengan orang sini untuk jadi penduduk tetap atau dapat kerakyatan seterusnya lama-lama, dia kahwin dengan orang sini lah. Bukan peraturan di sini saja, di Amerika mana pun macam tu. Kahwin dengan orang tempat tak mudah. Yang tu kita nampak mudah lah. Tapi kalau orang yang sudah ada kedudukannya, keluarganya yang kukuh, tidak mudah. Nak masuk tu tidak mudah. Dia sangat memilih. Tapi kalau kita tengok zaman sahabat dulu, tidak begitu. Dia macam perkahwinan suami isteri ni macam bersahabat lah. Berkawan. Masa ni kita berkawan. Kalau dah berasa tidak sesuai, cerai. Sudah. Jangan kita buat keputusan atas cerai-cerai ni maknanya orang tu tidak bahagia, orang tu tidak bagus, orang tu orang jahat, orang tu di sisi Allah jauh melakukan dosa. Jangan fikir begitu. Kalau kita fikir begitu, tu sahabat kena. Semua sahabat tu tak bagus. Tidak bahagia. Tidak berjaya dalam kekeluargaan, rumah tangga mereka. Ramai lah, bukan seorang. Jadi cerai ni perkara biasa. Perkara biasa. Walaupun ia memanglah kita tahulah memang tidak digalakkan, tapi nak cerita masyarakat tu semasa tu, dia kadang-kadang mudah nak terima ni. Apabila semua orang begitu, dia jadi mudah pula. Misalnya semua orang kahwin, aku jadi isteri nombor 4, dia tu jadi isteri nombor 3, semua macam tu, tak ada pelik pula. Tak adalah berasa begini-begini, tak ada. Kalau dah umum begitu, yang jadi berasa pelik ni apabila jangan-jangan berlaku. Lepas tu banyak pula penyelewengan tu, jadi orang pandang poligami ni tak bagus lah. Sebab tidak ikut cara yang betul. Jadi bukan bermakna sahabat-sahabat tu tak ikut cara yang betul, sebab sikap dia tu, dia anggap perkahwinan ni macam tadi lah. Dia susah, dia kematian suami, kita kahwinlah dengan dia. Boleh kita jaga anak dia, boleh kita menampung keperluan dia dengan cara itu, tolong-menolong atas dasar tu. Tapi kalau lah menimbulkan masalah apa tak sesuai, cerai saja. Mudah cara dia. Hampir-hampir kita nak bertemu orang, kalau tak ada masalah lah, sihat apa semua tu, tak ada penyakit, susah nak cari yang menjanda, kata duduk seorang diri, susah. Di zaman sahabat dulu, di zaman Nabi dulu. Itu benda yang kita, berdasarkan pengamatan saya, kajian saya, bila saya baca hadis banyak, kita baca perawi-perawi ni, itu yang kita dapati. Soal mudah cerai, mudah kahwin, baik tak baik, itu perkiraan lain pula. Perkiraan lain pula. Kita bersangka baik dengan sahabat-sahabat ni, kira-kiranya mereka dengan maksud baik. Cuma mereka bersikap mudah, kalau tak sesuai, bercerai. Tapi yang dicerai itu bukan makna dia akan keseorangan, akan terbiar begitu. Dah ada orang lain pula ambil.
Itulah yang kita tengok, bukan seorang. Ada orang lain pula yang mengambilnya. Tidak kata kalau dah jadi janda setengah-setengah tempat kan, tak laku dah. Kalau di India, jangan cuba jadi janda. Ataupun jadi duda. Susah nak kahwin kemudian. Dan dia kahwin pun, nak kahwin ramai ni payah nak bertemu. Payah nak bertemu. Kahwin seorang saja. Ini masyarakat Islam di India. Kalau di Pakistan lain. Begitu juga di negara-negara Arab, dia tak sama lah. Satu tempat dengan satu tempat. Kadang-kadang keperluan semasa, keadaan mendesak. Dan benda tu diterima mudah saja. Misalnya kita tengok di Palestin. Orang kahwin ramai biasa. Dan masyarakat dia pun tak nak kata apa. Bagus baru. Kalau kita buat kahwin seorang, macam mana nak lahir ramai anak yang akan berjuang. Kalau kahwin ramai, dia pun fikir suami dia ni bukan seronok sangat, bukan nak suka-suka saja kahwin, tidak ni. Dengan maksud perjuangan untuk melahirkan anak generasi baru yang meneruskan perjuangan dia. Dia tak tahu bila nak mati. Jadi yang perempuan tu pun rela, tak kisah. Fahamlah. Kadang-kadang manusia ni dia akan cuba faham apabila berada dalam satu situasi, dalam satu suasana yang dia terpaksa terima. Begitu. Dia dengan tenang hati. Tak perlu sibuk-sibuk. Sebab kita ni macam kita ni, dia mewah sikit. Ada tengok yang sana bagi kereta, yang sini pun nak kereta jugalah. Sana ada rumah, sini pun ada. Susah lah. Jadi masalah tu. Hidup habis itu. Berkisar di sekitar 2-3 bini habis itu. Ada duit banyak pun habis itu. Tak ada nak fikir benda-benda lain. Nak buat kebajikan ke, nak derma ke, nak fikir umat ke, tak sempat dah. Ini masalah orang yang berada dalam kemewahan. Tapi kalau kita tengok tujuan yang saya sebut ni, nak cerita sahabat ni, Umm Kulsum ni berapa orang suami dia? Dia seorang ke macam tu? Tidak. Tidak. Ramai lagi yang lain. Begitu. Tapi hebatlah dia ni. Berjalan kaki daripada Mekah ke Madinah tu berhijrah. Lalu kecohlah keluarga dia ni. Tadi kita habis dah ke baca? Oh, tak habis lagi ya? Tak habis lagi. Sekejap. Lepas tu, dia masih seorang gadis. Sebelum saya tulis ni, saya ada terbaca satu terjemahan lah. Saya pun tidak pasti terjemahan itu. Terjemahan Indonesia ke terjemahan mana. Dia tidak terjemah begini. Ni kan saya terjemah, dia masih seorang gadis. Dia terjemah macam lain. Adakah sesiapa peserta kita ni, sahabat-sahabat kita yang hadir pada hari ni, ada memiliki terjemahan lain? Saya nak tengok terjemahan di situ. Sebab saya dah tengok, dia terjemah macam lain. Jadi kalau terjemahan itu silap. Kalau terjemahan macam tu silap, harap maklum. Ada sesiapa pakai terjemahan lain di sini? Ini kita pakai nota saya kan. Sekarang ni kan ada aplikasi macam-macam kan. Terjemahan Sahih Bukhari, terjemahan itu, terjemahan ini, ada semua, banyak. Tapi kena berhati-hati. Sebab saya dah tengok dah. Macam di sini, dia telah melakukan satu kesilapan besar. Jangan pakai itu. Saya boleh buktikan silap dia tu. Sebab kita tengok syarah. Semua tak kata begitu. Tak ada satu pun yang kata begitu. Sepatutnya diterjemah begini. Hello, dengar ke tidak tu? Dengar Maulana. Ada sesiapa pakai terjemahan lain bersama dia di sini? Saya nak tahu. Kalau dia terjemah begini, okeylah, tak apalah. Kalau terjemah macam lain, sebab saya dah tengok sendiri, dia terjemah macam lain. Tapi saya tak ingat dia terjemah macam mana. Dalam nota sebelum ni yang Maulana bagi tu, Maulana terjemah seorang hamba wanita yang telah merdeka. Itu saya ambil di situlah tu mungkin. Saya ambil di situlah. Saya tak pasti daripada mana ni. Ini terjemah Wahiyya Atiq. Terjemahan kepada Wahiyya Atiq. Saya kalau ada terjemahan mana-mana saya ambil dulu untuk mudahkan. Kalau nak tulis semua tu penat juga. Ambil dulu, lepas tu saya semak baliklah. Ni setelah saya semak, terjemahan macam tu tak betul. Jadi kalau saya pun telah buat begitu, maknanya saya ambil di situ sebelum saya semak. Harap maklum. Sekarang ni kalau ada apa-apa aplikasi, cuba cek
adakah? Sebab ni saya ambil di lain juga tu. Saya ambil di lain juga. Tapi setelah disemak, saya dapati tak betul begitu. Macam mana tadi Soleh? Soleh? Mana Soleh? Ya, Maulana. Maulana terjemah sebelum ni, seorang hamba wanita yang telah merdeka. Oh, begitu. Atiq. Daripada ataqa. Dia keliru di situlah. Ataqa ya'tiqu maknanya memerdekakan. Atau merdeka. Dia keliru di situ. Sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak. Baik, saya tunjuk. Contohnya kita ambil ni yang Arab lah. Tak kira yang Urdu, tak kira yang bahasa Urdu. Yang bahasa Urdu pun tidak begitu. Seperti yang saya terjemah. Ni. Ini Fathul Bari. Fathul Bari. Wahiya atiq. Cuba tengok ni. Faqawluhu wahiya atiqun ay balagat واستحقت التزويج ولم تدخل في السن وقيل هي الشابة وقيل فوق المعصر وقيل استحقت التخدير macam-macam qil ini tapi tak ada dengan makna yang dimerdekakan tu, tak ada. Dia telah baligh dan sudah layak berkahwin tapi belum berumur lagi. Ada juga ulama mengatakan masih muda lagi, gadis lah. Ini dalam, kita tengok dalam Fathul Bari. Kalau kita tengok dalam Umdatul Qari pula, ini sebagai contohnya. Cuba tengok di sini. Wahiya atiq ay syabah. Maknanya gadis. Muda belia lagi. Masih gadis. Waqila, ada juga ulama berpendapat, man asyrafat alal bulugh. Mana perempuan yang hampir balik. Mana gadis lah. Waqila, ada juga yang berpendapat man lam tatazawwaj. Perempuan yang belum berkahwin. Tak ada makna dia telah dimerdekakan itu. Dia keliru tu yang menterjemahkan begitu sebab perkataan atiq ini daripada ataqa ya'tiq. Dia faham ataqa ya'tiq itu makna merdeka. Bukan begitu, silap. Jadi saya dah cek bukan satu dua syarah yang menyebutkan begini. Dan tidak ada satu pun syarah yang muktabar yang menyebutkan dengan makna itu. Tidak begitu. Jadi harap maklum. Sebab tu saya dah sebut dah tadi. Kalau terjemahan nota saya ni tengok yang terkini. Yang saya bagi hari ni tengok yang hari ni. Jangan pakai yang lepas. Kalau yang lepas tu mungkin kalau ada itu belum disemak ke mungkin. Begitulah. Boleh ya? Jadi kena berhati-hatilah masalah terjemah ni, kena tengok, kena rujuk beberapa tempat. Baik. Okey. Dia masih seorang gadis. Itu terjemahannya. Keluarganya datang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar baginda mengembalikannya kepada mereka. Jadi sini kita ada nota lagi. Soleh boleh baca lagi? Boleh Maulana. Okey. 698 di dalam hadis Abdullah bin Abi Ahmad bin Jahshin tersebut, Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aith telah berhijrah. Lalu dua orang saudara lelakinya yang bernama Al-Walid dan Umarah bin Uqbah bin Abi Mu'aith datang ke Madinah. Mereka meminta Rasulullah SAW mengembalikannya kepada mereka. Maka baginda membatalkan perjanjian di antaranya dengan orang-orang musyrikin berkenaan dengan wanita sahaja. Selepas itu, turunlah ayat ke-10 surah Al-Mumtahanah. Ibnu Mardawai telah mengemukakan hadis itu di dalam tafsirnya. Dengan ini, nyatalah apa yang dimaksudkan oleh perawi dengan katanya di dalam hadis bab ini. Hingga akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat ke-10 surah Al-Mumtahanah tentang kaum wanita mukminat yang berhijrah sebagaimana yang telah diturunkan, yakni yang menerangkan larangan mengembalikan mereka. Itu. Jadi yang pergi ni keluarga dia ni minta dikembalikan. Siapa yang pergi? Minta adik-beradik dia. Namanya Al-Walid dan Umarah. Ini yang pergi ke Madinah untuk Nabi SAW kembalikan Ummu Kulthum, adik-beradik dia tu. Bagi balik. Sebab bagi mereka dakwa itu termasuk dalam perjanjian.
Sedangkan Nabi SAW bagi alasan itulah. Selepas itu Allah SWT turunkan ayat. Turunkan ayat menyokonglah keputusan Nabi itu yang tepat, yang betul. Jadi orang perempuan tak boleh dikembalikan kepada orang-orang kafir. Walau bagaimanapun kalau kita tengok ayat itu seterusnya, nanti kita akan baca dalam hadis terusnya selepas ini, kalau katakanlah perempuan itu dia sudah berkahwin, baru kahwin, katakanlah suami dia telah, orang kafir lah, orang kafir pun dia ada mas kahwin apa juga. Suami dia telah bagi banyak juga mas kahwin, dan perempuan itu lari meninggalkan suami dia dan keluarga dia. Macam mana kerajaan Islam nak buat? Kerajaan Islam, Allah sendiri perintahkan supaya bagi mas kahwin dia, bagi balik mas kahwin dia. Sebab kita nak berbaik-baik kan. Bila nak baik-baik, kena tenang-tenangkan keadaan. Itu cara Allah SWT mengajar umat Islam, khususnya Nabi-Nya, di peringkat awal dulu, bagaimana cara berdiplomasi. Kena ada tolak ansur. Jadi mesti dia panah hati lah. Nak marah lah, terbakar lah hati dia. Baru kahwin, aku bukan main, banyak bagi mas kahwin kepada dia, lari. Jadi nak menyejukkan suasana supaya tidak timbul fitnah, membatalkan damai ni. Sebab damai ni satu rahmat sebenarnya. Kita boleh buat banyak kerja lagi. Tak habis masa di situ. Dalam Quran disuruh bagi mas kahwin kepada suami dia. Itu antara benda yang disebutkan. Jadi menyebabkan orang kafir tu suka hati, bagus. Macam ni baguslah orang Islam. Tidak kata kita yang ditinggalkan oleh isteri misalnya, dalam keadaan nak marah, kerugian sekian banyak duit, bagi mas kahwin kepada dia, tiba-tiba dia lari. Tak jadi begitu. Jadi mereka buat pula rundingan pula selepas itu. Kalau di sebelah ini lari, katakanlah sebelah ini lari, kita akan bagi mas kahwin kepada dia. Kalau sebelah dia pun lari, begitu juga. Sebelah kita pun lari pergi kepada mereka. Katakanlah orang Islam lari, murtad, jadi orang kafir. Sedangkan orang Islam yang berkahwin dengan dia dah bagi mas kahwin. Mereka kena bagi balik. Itu dalam persetujuan yang dibuat. Dan Allah SWT mengesahkan persetujuan itu, maknanya bagus. Itu cara nak melangsungkan, nak meneruskan sesuatu perjanjian damai, dia kena ada pengorbanan. Dan dia kena ada usaha-usaha yang menyejukkan kedua pihak. Jangan memanaskan keadaan. Itu yang kita dapat belajar daripada hadis ini. Dan Nabi SAW tentu sekali, bila dua saudara Ummu Kulsum pergi minta dengan Nabi itu, tentu Nabi SAW tak baca ayat Quran kepada dia. Untuk apa baca Quran? Dia tak percaya pun. Maknanya Nabi SAW semata-mata bergantung kepada surat perjanjian itu. Berdasarkan surat perjanjian, Nabi tak terima. Kalau perempuan, kita dah tulis dari situ lelaki, bukan termasuk perempuan. Apa lagi kepada orang Islam ni, bila turun ayat Quran, lagilah yakinlah, lagi dia akan mempertahankan perempuan itu untuk tidak dikembalikan. Hingga akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang kaum wanita mukminat yang berhijrah sebagaimana yang telah diturunkan, yakni yang menerangkan larangan mengembalikan mereka 699. Baca lagi Salih 699. Okey. Kerana wanita tidak termasuk dalam syarat untuk dikembalikan apabila ia datang dari kalangan orang-orang kafir Quraisy sebagai seorang Muslim ke Madinah. Itu kesimpulannya. Jadi nampaknya kita setakat itu dulu hari ini. Dia ada lagi detailnya berkenaan dengan ayat itu selepas ini. Berkenaan dengan kena bagi balik mas kahwin itu dalam hadis selepas ini. Dan bagaimana orang perempuan yang berhijrah tu dalam masa tu diterima tu begitu atau kena uji dulu. Kena uji dulu macam mana. Jadi itu semua penting tu. Dalam dunia ni sekarang ni kita banyak dapat belajar daripada benda-benda seperti ini. Sebabnya sekarang ni orang pakai yang ni nak uji ni. Orang luar mari nak jadi rakyat Malaysia. Katakanlah kita kahwin dengan seorang perempuan luar negara, bangsa asing. Mari ke Malaysia. Kalau yang saya tahu dulu, peraturan dahulu,
Sekarang ni saya tak tahu macam mana berubah sebab manusia kan dia peraturan boleh berubah kan. Kalau dahulu sebab begini, abang angkat saya yang jaga saya ni dia kahwin dengan orang sana. Jadi bila balik di sini sebab tu saya yakin dengan pasal dia cerita peraturan pada masa tu tak boleh balik dalam masa 5 tahun ke negeri asal. Kalau nak jadi rakyat di sini, orang di sini. Walaupun dia tu dah kahwin dengan orang Malaysia dah. Orang Malaysia tu orang lelaki. Tak boleh balik ke negeri dia dalam masa 5 tahun. Dan dari semasa ke semasa akan dicek. Boleh ke tidak orang ni bahasa Melayu? Mana dia kalau mari jadi rakyat Malaysia ni dia kena boleh bahasa Melayu. Makin lama makin fasih bahasa Melayu. Itu yang dikehendaki. Syarat dulu. Dan saya nampak, bagus kalau macam tu. Mana-mana negara pun dia ada syarat sendiri. Ada syarat yang tersendiri. Jadi syarat-syarat ini, inilah yang diajar di dalam surah Al-Mumtahanah. Itulah maksud uji orang yang berhijrah tu. Cuma ujian yang tersebut di sini lebih kepada dia tu Islam betul ke tidak. Bukan tengok dari segi dia nak jadi Melayu ke atau tidak, bukan tengok dari sudut tu. Sebab itulah kalau kita di Malaysia ni lama-lama daripada keturunan mana pun akhirnya jadi Melayu semua. Jadi hakikat Melayu ni pada hakikatnya bangsa campuran sebenarnya, darah campuran. Kebanyakannya. Dia bukan orang sini yang dalam hutan tu, bukan. Yang dikatakan Melayu tu macam-macam dah campuran. Termasuk pemimpin-pemimpin kita daripada dahulu lagi, bukan Melayu tulen pun. Tapi kalau tengok dalam kad kenalan dia, semua Melayu. Semua Melayu. Padahal setengah-setengah dia boleh bercakap lagi bahasa asal dia. Dia jadi Melayu. Yang pentingnya kemelayuan itu dan meresap dalam diri dia dan Islam. Itu syarat dia. Jadi itu pun salah satu cara yang bagus juga tu sebenarnya. Sebab tak boleh mudah-mudah nak bagi orang masuk dalam suatu negara tu. Suatu negara tu baru jadi harmoni, baru jadi tenang bila faham budaya penduduk asal itu. Banyak perkara nak faham benda-benda macam tu, nak meresap, nak mesra bila dia pandai bahasa. Itu antara syarat-syarat yang menarik lah. Boleh dipilih oleh mana-mana kerajaan bila-bila masa sesuai dengan keadaan. Kalau di sini dalam surah ni dia uji tu. Uji tu. Ini termasuk dalam ujian lah. Termasuk dalam ujian. Tapi ini kita akan bincangkan, insya-Allah akan datang lah. Hari ni dah tak sempat dah. Setakat itulah dahulu. Sebab saya tak puas hati baru ni hadis yang kita baca tu, saya tak puas hati banyak perkara yang belum diselesaikan lagi. Hanya sekadar itulah untuk perbincangan Sahih Bukhari jilid 2 hari ini. Wallahu a'lam. Mungkin kalau ada apa-apa kemusykilan setakat ini ataupun apa-apalah, silakan. Ada lagi yang lain, silakan. Ada satu soalan Maulana. Ya. Tentang bahan bacaan ya. Ya. Saya nak tanya Maulana pandangan tentang tafsir fi Zilalil Quran Syekh Qutb yang terjemah Yusuf Zaki Yaakob. Tafsir ni muktabar atau macam mana Maulana? Kalau bab terjemahan ni kan, saya sangat kagum dengan Yusuf Zaki Yaakob. Tapi katanya dia ada minta orang semak pula tu. Kalau saya yang dia buat tu, lebih saya yakin berbanding orang lain. Sebab dia memang hebat. Kalau bagi saya lah, ini nombor 1 kalau bahagian terjemah daripada bahasa Arab. Ramai yang terjemah kan, daripada bahasa Arab ni ramai. Saya sendiri pun terjemah, orang lain pun terjemah, Indonesia, Malaysia pun ada terjemah. Tapi bagi saya, kalau nombor 1, Datuk Yusuf Zaki Yaakob. Itu seorang yang memang hebat. Bahkan saya berguru dengan dia. Saya cerita, saya dan dengan dia, sempat dengan dia pun. Sebab masa tu saya belajar tu dia minta saya menulis dalam majalah. Dalam majalah pengasuh, saya menulis masa saya belajar dulu lagi. Dan saya bertemu dengan dia tu. Saya cerita kepada dia, saya belajar dengan dia. Walaupun saya tidak berguru dengan dia secara rasmi, sebenarnya dia guru saya. Saya cakap dengan dia. Sebab apa? Saya belajar menterjemah cara moden ini daripada dia. Sebab saya belajar pondok. Belajar pondok ni maklum, kalau orang yang belajar pondok dia tahulah macam mana terjemahan dia. Terjemahan macam Marbawi itulah, cara lama.
Sebab itu kalau tengok saya terjemah, saya tak terikat macam tu. Macam lain. Saya ikuti cara dia menterjemah. Terutamanya buku dia Syubuhat Haulal Islam kan. Buku dia Syubuhat Haulal Islam itu saya bawa daripada Malaysia. Saya pergi India, saya pergi luar negara belajar lagi. Saya bawa terjemahan Melayu dia. Dengan terjemahan Arab, dengan buku Arab yang asal tu saya nak belajar. Saya tengok satu-satu terjemahan dia, saya cek. Memang dia hebat. Dia bila terjemah tu dia mengambil kira dari sudut nahunya, dari sudut apa, memang dia seorang yang alim. Tetapi penampilan dia tu orang tak nampak dia macam alim. Dia tak pakai kopiah, dia pakai baju tangan pendek. Orang kita ni alim tu yang serban besar tu kan. Bagi saya itu salah seorang orang alim di Kelantan. Dan sangat hebat dari segi terjemahan. Untuk guru biasa tak boleh nak lawan dia, tak boleh. Terjemah kitab-kitab baru kan, kitab-kitab bahasa Arab baru, tak boleh lawan dia. Kalau sampai istilah psikologi tu, sebab dia pergi belajar di Mesir, bukan belajar agama, belajar psikologi. Dia belajar agama ni di Kelantan ni, dah alim dah. Guru-guru dia tu kalau kita tengok sejarah dia, memang orang alim. Jadi kalau dia terjemah, saya yakin sangat. Saya yakin sangat. Sangat bagus lah. Tafsir itu bagus. Walaupun ada orang pertikaikan, itu biasalah. Kan? Ya. Terima kasih Maulana. Ya, sama-sama. Jadi saya rasa hanya setakat itulah dulu ya untuk hari ini. Dan kita akan bertemu lagi nanti insya-Allah sebab untuk menyambung kuliah kita ni seterusnya. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.